Okey, testing 1 2 3. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Siapa tak dengar suara tolong bagi tahu. Kita test dulu. Testing 1 2 3, 1 2 3, dengar ke tak? Siapa tak dengar tolong chat dekat dalam ni, so at least saya tahu sebelum kita mula benda ni, okey? Right, clear eh? Waalaikumsalam, Syaril. Okey, sebelum saya start benda ni, saya just nak bagi tahu je lah untuk korang siapa yang baru join pada kali ni So saya just nak bagi tahu korang yang saya Lami Azizan Nama penuh saya Zulaz Lami Azizan, dikenali sebagai Lami Azizan lah. Okay, so saya salah seorang daripada MSTA dengan CFT holder. Lepas tu saya ada ni juga, saya salah seorang daripada Mata Professional Members dan saya bekerja sebagai Remiser Investment RHB Investment Bank lah. Okay, so office saya dekat USJ Taipan. Okay, right. So kali ni kita ada partisipan yang sama juga. Sebelum saya start, boleh saya tahu ada ni tak? Ada siapa-siapa yang kalau boleh tolong bagi tahu saya lah siapa yang trade lebih kepada saham, siapa trade lebih kepada futures produk. Okay, tolong bagi tahu dekat dalam ni. So at least nanti kita akan tengok lah based on berapa ramai dekat dalam tu. Lepas tu tolong bagi tahu experience jugalah. Okay. Right, ada poll dekat dalam tu Kalau boleh korang tekan lah. Siapa yang main forex? Okay, saham. So 64%. Okay. Okay, yang lain boleh ni lagi sebelum kita start, so at least saya boleh cover benda dengan ni lah, dengan lebih clear lah sebenarnya. Okay, so 17 orang so tak ada yang main forex kat dalam ni Alright, so 18-19 orang. Okay, right, boleh kata almost 50-50 jugalah. Yang trade saham dekat dalam ni ada 58%. Lepas tu ada yang trade futures ada 42% lah. Right, so saya anggap benda ni lebih kurang 50-50 juga So saya akan cover dua-dua benda ni dua-dua benda ni jugalah. Sebab apa? Sebab macam SPF, bukan SPF pula, apa nama dia? Minggu lepas apa benda yang saya buat sebenarnya, saya kena tahu juga berapa ramai crowd saya. So masa saya tanya tu semua bagi tahu memang boleh kata futures lagi ramai sebenarnya. Okay, lepas tu tiba-tiba pula diorang ada yang lambat join sebenarnya. Okay, so bila dia lambat join, lepas tu tiba-tiba dia ni lebih kepada saham dia kata. So bila kita tanya, kita pun tak tahu. Tu reason dia kenapa kita create poll ni. So at least semua kita tahulah dekat dalam ni. Okay, so at least produk tu sama. Macam contoh, saya nak cover CPO. Okay, saya nak cover CPO, tiba-tiba crowd saya semua tu dalam 99% trade saham. Okay, so benda nampak macam dah tak ngam lah orang kata. Okay, so reason dia macam contoh hari ni pun sebenarnya saya ada satu topik yang saya nak cover, dan sebenarnya benda tu pun boleh kata ni lah, boleh kata dia lebih pada CPO. So sekarang ni 50-50 dan saya takkan cover dulu satu topik tu, dan saya akan pergi semula kepada satu topik hari ni. So hari ni kita akan cover lebih kurang dekat chart pattern Right. So sebenarnya kalau kita cerita chart pattern ni, dia memang banyak kali berlaku di dalam trading. Okay. So sama ada trading daripada saham ataupun dekat futures. Dan banyak kali saya buat testing sebenarnya dekat saham, memang banyak kali jadi juga. Tapi ada fail signal juga yang berlaku kalau kita gunakan chart pattern. Dan chart pattern tu sebenarnya dia terbagi kepada dua. So yang pertama adalah continuation, lepas tu yang kedua adalah reversal pattern. Okay. So bahagian continuation saya tak cover hari ni. Okay, so based on apa yang kita cover daripada minggu lepas tu, beberapa minggu lepas lah sebelum ni, so saya sempat cover bahagian satu chapter je. Okay, satu chapter dengan satu bahagian sub chapter dekat dalam tu, yang mana saya just cover bahagian ending diagonal saja. Okay, jadi apa yang saya buat hari ni, saya cuba habiskan dan saya cuba buat contoh dua-dua. Lepas tu nanti saya akan tunjukkan journal saya. Okay, so journal saya masa tu ada benda yang dah jadi dengan benda yang tak jadi. So benda yang tak jadi tu nanti kita akan tengok sama ada benda tu akan jadi terbatal ataupun dia jadi sebagai apa, dia jadi pattern tu boleh kata dia continue lah, memang cantik lah jadi dia. Okay,
So reason dia, so hari ni macam biasa, first pertama sekali saya akan cover teori dahulu, okay? Lepas tu yang kedua saya akan cover contoh dan yang ketiga barulah kita buat practical. So practical dari segi apa? So practical tu dari segi entry, yang pertama entry lah, yang kedua stop loss dengan yang ketiga TP, okay? So maksud dia kalau kita jumpa certain pattern macam ni pun, selalunya kita akan, yalah, itu tujuan dia, kita nak masuk ni, reason dia kenapa, sebab kita nak cari TP sebenarnya, okay? Tapi dalam masa sama, kalau korang asyik duk cari TP je dekat dalam tu, masalah yang berlaku nanti macam ada setengah orang, dia kata dia nak buat bisnes. Okay? Bila dia nak buat bisnes, dia selalu kira untung je, tapi dia tak kira bahagian dia punya loss tu. Okay? Macam ni salah satu contoh yang terbaik adalah saya lah. Macam dulu saya nak buat bisnes sebenarnya. Pas saya buat bisnes, semua benda tu saya pas bagi dekat saya punya saudara lah. Okay? Lepas tu duit, apa benda semua saya bagi dekat dia. So in the end, tahu apa jadi? Sebab saya tak monitor benda tu. Pas saya tak monitor, tengok duit kena makan lah. Lepas tu apa lagi? Kita bagi macam contoh, dia kata dia nak extend atap apa benda semua. So kita keluarkan duit untuk bayar atap tu lah. Tapi dia markup pergi 50% lah macam tu. So itulah, orang kata macam lebih kurang sama jugalah macam benda ni. Kita buat bisnes, kita fikir untung tapi kita tak fikir rugi dia. So lebih kurang sama je apa yang kita buat sebenarnya, sebab kita nak dapatkan duit melalui daripada capital market ni. So capital market tu salah satu dia, contoh dia saham. Lepas tu yang kedua contoh dia adalah apa lagi dekat futures market. Okay, sebenarnya forex pun ada lah, tapi macam biasa forex tu dia dua pendapat. So saya tak nak cakap lebih-lebih, tapi benda ni, ilmu ni boleh diguna pakai lah di dalam tu juga. Okay, so bagi saya macam benda tu currency kan. So currency bagi saya itulah, kita ada dua pendapat lah, saya tak nak bincang lebih pasal currency. Lepas tu last sekali, benda-benda yang ni lah, pastikan kalau kita nak masuk trading, kita kena masuk benda yang memang terang-terangan syariah orang kata. Okay, so janganlah macam contoh dekat futures kita ada produk yang dipakai sebagai apa, dulu ada pork belly sebenarnya. So pork belly tu kita tahulah dia khinzir kan. So khinzir memang automatik benda tu non syariah lah bagi yang muslim lah dekat dalam ni. Okay, lepas tu macam biasa juga ada kekurangan dia dengan kelebihan dia untuk certain produk yang kita masuk. Sebagai contoh dia FCPO. Jadi macam contoh FCPO ni, produk yang kita akan cover sekejap lagi. FCPO yang kita akan cover, masalah dia trading hours sangat pendek. Okay, tapi trading hours pendek, volume banyak. Itu masalah dia, volume dengan open interest lah kalau dekat futures ni. Jadi kita selalunya kita akan bagi solution untuk certain client ni. Kalau contoh dia newbie, selalunya kita sarankan dia untuk masuk soya bean oil. Reason dia kenapa? Sebab soya bean oil trading hours lebih panjang. Roughly lebih kurang dalam pukul dalam 17 jam setengah lah. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, jarang berlaku gap. Okay, kalau siapa yang follow saya pada 2-3 minggu lepas, saya ada expand pasal charting tu. So daripada charting FCPO yang saya tunjuk dekat dalam tu, korang nampaklah gap yang berlaku di dalam FCPO. Dan gap tu memang kalau korang terkena, memang korang sakit hati sebenarnya. Kenapa? Sebab based on experience, bukan experience lah, based on ada setengah klien saya sebelum ni. So apa dia buat? Dia masa tu, dia dah ada profit lah, orang kata lebih kurang dalam RM500. So RM500 pada waktu pagi dia masuk. Okay, so dia expect nanti dia akan keluar sebab target dia tu almost hit lah, orang kata dekat TP. So apa dia buat? Dia hold. Lepas dia hold, dia letak stop loss dengan TP pada waktu tu. Yang mana order ni kita panggil sebagai OCO. OCO one cancel ada lah. Maksud dia salah satu kena, nanti dia akan cancel order yang tak kena. Katakan kena TP, dia akan cancel stop loss lah. Ataupun terkena stop loss, dia akan cancel TP. Okay, so ini function yang memang orang kata ada dalam RHB punya platform. Memang semua kebanyakan kita dah pakai lama lah order jenis OCO ni. Yang mana kalau dekat saham ni saya tak pasti. Yang saya tahu even dekat platform yang saya pakai ni, function yang lebih tu yang kita jumpa ada market dengan stop limit sahaja. Okay, so kalau dekat futures ni korang sebut lah bermacam-macam jenis order ada dekat dalam. Ada OCO lah, ada bull and bear order. Maksud dia korang tekan order sekali, ada TP entry dengan stop loss sekali serentak masuk dekat dalam tu. Okay, lepas tu apa lagi? Macam-macam lah, GOS, lepas tu MOC, MOO, market on opening, market on closing semua. Okay, so itu kelebihan dia lah kalau siapa yang masuk di bahagian futures ni. Okay, so dengan cerita yang saya bagi tahu tadi tu, klien saya apa yang dia buat selepas dia masuk, masa tu dia ada floating profit 500. Lepas dia masuk, lepas tu tengok apa berlaku, second session market masa tu gap down. Okay, padahal view dia dah betul lah. So bayangkan daripada RM500 profit tu,
tiba-tiba jadi loss lebih kurang dalam 1,000. So korang nampak range dia tu lebih kurang dalam 1,500 tau. 1,500 tu roughly lebih kurang dalam ni lah. Dalam 60 tick lah yang berlaku pada waktu tu. So terkena lah. Tu reason dia kenapa kalau siapa yang memang starting dia nak start ke bahagian futures ni, orang kata better korang masuk Soya dahulu. Okay, reason dia kenapa? Sebab Soya ni satu, margin dia murah. Ya betul. CPO kita ni memang ada intraday margin. Kebanyakan broker-broker pun memang bagi function bagi function intraday margin ni, orang kata. Macam contoh margin 4,500 kan. Lepas tu setengah broker intraday tu dia kurangkan lah margin. Maksud dia bagi separuh margin. So cuma perlukan 2,250 je. Tapi syarat dia untuk intraday sajalah, tak boleh whole overnight. Once kalau whole overnight je, dia akan revoke privilege untuk intraday tu. Lepas tu nanti korang kena ni lah. Maksud dia korang kena request lah. Memang benda jadi leceh lah. Okay. Itu yang pertama. Margin CPO 4,500 memang betul. Kita nampak margin dia tu memang murah. Tapi kalau kita fikir balik, full margin untuk Soya baru 3,600, 3,800 macam tu lah untuk con. Untuk pengetahuan korang, saya ada klien yang masuk con juga. Yang mana con tu, dia punya tick per value tu boleh kata 2 kali ganda daripada CPO. 12,500 lah untuk satu tick. So kalau satu tick korang dapat 12, kalau korang dapat 2 tick sebenarnya untuk con tu, korang dapat lebih kurang dalam $25. $25 $100 lah orang kata. Okay? Right. Okay ke tak okay ni semua? Saya nak tengok partisipan ni. Sebab saya dah jadi macam sembang seorang-seorang je dekat dalam ni. Mantap bosku. Right. Okay, Amirul So seperti biasa yang saya cakap tadi, teori, contoh, praktikal dengan produk yang kita akan cover. So macam biasalah bila kita sembang pasal CPO dengan Soya ni, just 1-2 produk je dekat dalam. Okay? Tapi bila kita sembang pasal saham je, situlah baru kita nak cakap sikit je, tiba-tiba semua tanya. PCB lah, apa lagi? QES lah, serba dinamik lah. XOX bla 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 bla, dia tanya sampai 50 stok dekat dalam tu. So apa yang kita perlu buat sekarang ni, korang tunggu je habis apa yang saya buat. Melainkan korang ada apa-apa soalan yang korang tak berapa clear, korang terus bagi tahu saya, korang pergi tanya je, chat dekat dalam ni, tanya soalan, saya boleh stop dan saya akan repeat semula. Dan saya akan buat semula lah apa benda yang korang tak berapa faham. Okay? Right. Okay? So saya expect semua dah ready lah. So boleh kata kita dah ambil lebih kurang dalam 13 minit juga untuk sesi sesuai kenal ya. Right. Okay, jom kita tengok daripada slide yang saya dah buat. Okay, so slide saya buat ni sebenarnya benda yang daripada minggu lepas juga. So daripada beberapa minggu lepas lah apa yang saya buat sebelum ni. Dan benda yang sama je. Cuma saya tak sempat nak cover bahagian nak cover bahagian channel hari tu. Okay, so yang mana channel tu memang banyak kali berlaku jugalah di dalam dalam stock market dengan futures market. Okay, right, jom kita tengok sini dulu apa yang kita nampak bahagian chart pattern ya. Okay, chart pattern ya. Okay, so macam biasa saya cakap, sebenarnya kalau kita sebut chart pattern, kita ada banyak jenis chart pattern. Okay, tapi chart pattern yang kita fokus sebenarnya, kita akan fokus ke bahagian reversal saja. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang saya bagi dekat korang dekat dalam ni memang selalu berlaku di dalam market. Okay, so inilah kalau boleh korang fokus ya dua-dua benda ni. So yang pertama ending diagonal ataupun wedge lah kita panggil macam cheesy wedges juga lah orang kata. Okay, bentuk dia. Lepas tu yang kedua kita akan cover channel. Yang mana channel ni lebih kurang macam parallel line lah. Line yang sama kalau kita lukis support. Masa market tengah uptrend, kita lukis support. Lepas tu kita just ambil je support level tu. Kita copy line tu. Lepas tu baru kita naikkan ke atas. So kita akan nampak line yang sama lah dekat atas dengan bawah tu. Okay. Right, jom kita tengok ending diagonal. Pattern dia bentuk macam mana. Okay. Okay, ending diagonal ataupun wedge. So korang ingat dua benda je dekat dalam ni. Yang pertama rising wedge. Okay, so rising wedge bentuk dia macam mana? Okay, bentuk dia macam ni. Korang nampak dia daripada mengembang dekat dalam ni sampailah dia menyempit dekat dalam ni. So boleh kata daripada expanding dia akan jadi contracting dekat dalam ni. Okay, so ini dipanggil sebagai rising wedge. Okay, so yang mana apa gunanya rising wedge ni? Kalau dekat futures macam biasa kita tunggu breakout dia dekat line support rising wedge tu. Bila dia break dia, situlah kita masuk. Tetapi siapa yang masuk saham dekat dalam dekat dalam selalunya bila korang jumpa pattern jenis macam ni dan katakan korang dah ada position.
korang dah masuk buy masa tu lah. Okay. So in the money lah orang kata. So bila dah in the money, tapi korang jumpa pula pattern rising wedge macam dekat dalam ni. So lepas korang jumpa, apa yang korang perlu buat sebenarnya? Korang kena get ready. Sebab apa? Sebab once kalau dia break ya, dia akan terus jatuh ke bawah. Okay, ini sebagai contoh dia lah untuk rising wedge. Okay. So ingat je rising wedge tu maksud dia bearish pattern. Okay. Right. Lepas tu, kita tengok dekat sebelah ni, kita nampak falling wedge. Okay. Right, so falling wedge apa yang kita nampak dekat ni, sama juga, tapi dia daripada atas jatuh ke bawah. So movement dia lebih kurang macam ni lah. So anak panah ni bukan, dia tak memainkan peranan, tak ada calculation Elliott wave dekat dalam ni. Kita just fokus, kita tengok je macam mana movement dia. Pertama sekali korang tengok daripada atas ni makin jatuh ke sini, right, naik ke atas. Okay, korang dah jumpa support dengan resistance. Okay, lepas tu kali kedua dia touch, kali ketiga pun dia touch, katakanlah. Okay, dia touch je, then barulah korang jumpa line ni. So bila korang jumpa line ni, korang tunggu je breakout dekat dalam ni. Breakout dekat resistance, so dia akan terus naik ke atas. Okay, itu beza dia untuk rising wedge dengan falling wedge. Dan yang mana falling wedge ni sebenarnya memang kita pakai banyak di dalam saham. Okay, macam hari tu, ada orang kata, ada certain analyst ni, dia bagi view pasal pos laju ke? Pos berhad, okay? Pas dia bagi pos berhad punya view, lepas tu nampak naik gila-gila. Sampai orang lain semua tak boleh jawab. Kenapa boleh naik? Macam mana dia nampak apa benda semua? Padahal saya nampak, even dalam grup mata kita orang tu pun, semua orang duk asyik lambung-lambung dia, orang kata, okay? Tapi kita, sebenarnya saya nampak kenapa market lebih kurang macam ni. Dan kita pun kita dah tapis sebenarnya. Tapi masa saya nak tapis tu, boleh kata market dah start naik, dia dah breakout lah dekat dalam tu. Tapi tak sangka pula, tiba-tiba almost limit up lah market dekat pos berhad tu. Okay, so korang ingat je satu benda, kalau dekat futures gunakan je dua-dua. Okay, right, so hari ni kita ada crowd yang mana crowd kita ni dua-dua balance. So boleh kata 50% dekat futures, lepas tu 50% dekat equities. Okay, so kenapa saya kata balance? Sebab futures ni kita boleh buat short selling. Okay, lepas tu kita boleh boleh buat kita boleh masuk buy dengan sell lah orang kata. Okay, short selling dengan buy macam biasa lah, right? Okay, kalau dekat equity pula, kan sekarang ni kita tak boleh buat intraday short selling. So apa yang korang perlu buat? Okay, so korang just fokus je. Bila korang jumpa pattern macam ni, itulah waktu dia untuk korang masuk. Okay, right, jom kita tengok contoh pula untuk rising wedge. Macam mana bentuk dia? Okay, so rising wedge ni, macam tadi tu, just ni kan lukisan. Okay, so kalau korang tengok daripada dekat dalam ni, korang akan nampak bentuk dia lebih kurang macam ni. Okay, so pertama sekali apa yang kita buat? Bila kita jumpa rising wedge, okay, siapa yang ada follow masa first week saya ajar hari tu. So dalam first week apa yang saya ajar, based on trendline dengan yang benda-benda lain lah, support dan resistance. Okay, so macam mana kita nak kira sebenarnya benda ni? Okay, so first kali apa yang kita buat, disebabkan market tengah uptrend, kita kena lukis support dahulu. Okay, dah settle, kita lukis support dekat dalam ni. Boleh kata poin yang pertama dengan poin yang kedua dengan poin yang ketiga hampir kena lah orang kata. Okay, so lepas tu barulah kita lukis resistance level kita. Okay, so kalau boleh bahagian wedge ataupun bahagian, nanti saya akan sebut bahagian channel, macam mana korang nak kira benda tu, macam mana korang nak lukis. So steps dia yang pertama senang, lukis support dahulu bahagian rising wedge. Lepas tu yang kedua barulah korang lukis resistance. Okay, so lepas korang dah lukis dua benda ni, korang akan nampak benda tu dia jatuh je, dia akan, okay, ini contoh untuk soya bean oil lah. So bila kita jumpa macam ni je, dia break dekat bawah je, pastikan body wajib terkeluar dahulu. Okay, kita takkan tengok dekat shadow ni. Okay, kalau korang tengok dekat dalam ni ada shadow lah. Okay, so kalau tanya saya personally, kalau saya masuk, saya akan tengok based on body. Okay, so macam dalam case ni body dah terkeluar. Once body dah terkeluar, lepas tu dia terus jatuh ke bawah. So maksud dia daripada uptrend, dia bertukar jadi downtrend pula. Yang ini boleh kata flat jugalah. Okay, saya pun tak pasti movement ke kanan dia tu macam mana. Right. Okay, ada apa-apa soalan tak sebelum kita masuk ke bahagian falling wedge pula? Okay tak semua? Senang. Nanti saya tunjuk dekat korang lah berapa banyak lah saya lukis bahagian-bahagian ni. Benda-benda ni lah, lebih pada stocks lah, dekat futures lah, dekat Nasdaq lah. Okay, right. So far okay lah, masih faham lagi Okay, Syaril ni kata dia ni student saya ni, dah lama dah follow.
Tapi alhamdulillah dia rajin mencari ilmu So walaupun dia dah habis platinum kelas dengan saya hari tu, lepas tu saya rasa setiap minggu dia follow saya punya view, saya punya yang talk to Lami punya benda ni, okay. So dia follow, lepas tu dia memang niat dia kuat lah untuk belajar kata, okay. Line dekat body ke shadow. Okay, kalau nak lukis line ni, kita just ambil daripada ni je. Kita ambil daripada shadow je, okay. Tetapi kalau bab-bab breakout tu, kita kena tengok daripada body. Jangan tengok daripada shadow. Sebab apa? Sebab shadow tu dia still boleh kata dia bagi kita ni lah, dia bagi kita false signal dekat dalam tu So dia bagi false signal, maksud dia kita nampak macam apa yang berlaku dekat market CPO sebelum ni, kita nampak dia terkeluar, okay. Memang nampak terkeluar daripada weekly, tapi masalah dia bila terkeluar je, klien saya ramai masuk pada waktu tu, dia pergi sell, okay. Lepas dia sell, tiba-tiba candle complete je, lebih kurang dekat hourly lah. Masa hourly candle complete, dia termasuk semula tau ke dalam kawasan tu. Pas dia masuk semula ke dalam kawasan support, yang semua ni memang dah kena, okay. Boleh kata memang dah terkena kau-kau lah. Masa second session tu boleh kata CPO open masa tu dia memang gap up gila-gila, okay. So dia sell, orang kata memang reason dia kenapa saya nak bagi tahu macam ni, sebab saya takut nanti korang tersangkut, korang sell dekat orang kata sell dekat akar, ataupun korang pergi buy dekat pucuk. Itu yang kita takut sebenarnya yang berlaku. Itu reason dia kenapa lepas saya buat banyak benda ni lah, lepas saya buat banyak testing semua benda ni, dan saya nampak ada satu benda tu yang berlaku, kita kena fokus dekat body. So macam contoh dekat dalam ni, kalau tengok dekat dalam ni right, saya cuba lukis dulu. So korang tengok dekat dalam ni dulu, apa yang korang kena fokus sebenarnya, korang tengok macam dalam case ni lah, okay. So nampak case ni, so boleh kata body tu dah terkeluar, so kita fokus dekat body lah dekat dalam tu, okay. So body dah terkeluar dan itulah waktu dia untuk kita masuk, okay. So macam dalam case ni kita nampak shadow, tak apa, nanti saya akan tunjukkan lagi contoh-contoh yang lain Yang mana contoh yang lain pun sebenarnya saya dah simpan untuk journal saya, okay. Oh tak nampak ah? Sekejap Saya noted, tak nampak pula. Okay, kejap Right, kalau ini nampak tak? Kalau saya draw dekat dalam ni, nampak? Clear tak? Hanif, okay, clear Alright, test dulu sebab tadi saya lukis kecil sangat Right, korang fokus je dekat dalam ni. Saya cari dulu mana kotak ni dekat dalam ni. Right, so kotak. Okay, so tengok daripada body ni. Okay, so bila kita tengok dekat dalam ni lah. Okay, so nampak body dah terkeluar dah. Memang dah terkeluar dekat dalam ni So once kalau dia terkeluar, then barulah kita anggap kita punya rising wedge tu confirm. So barulah kita sell lah dekat dalam tu. Okay, sharp. Clear, sharp. Okay, sharp. Clear, sharp tu tajam kan? Tepat. Sharp tu tepat. Saya tak tahu apa yang tepat. Mungkin drawing saya dekat dalam ni tepat kot. Okay. Right, jom kita tengok lagi contoh yang satu. Okay. Dah ada rising wedge. Lepas tu kita tengok contoh untuk ni pula. Kita tengok contoh untuk ni pula. Right, falling wedge ni macam mana bentuk dia. So, kalau kita nampak falling wedge ni, bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Okay. So macam biasa, macam saya bagi tahu tadi, masa market tengah uptrend, so kita kena lukis support dahulu. Tapi dalam case ni, falling wedge, apa yang kita perlu buat, kita kena lukis resistance dahulu. Okay? Dah settle kita lukis dekat resistance ni, then barulah kita lukis support level kita dekat dalam. Okay? So macam biasa, apa yang korang nampak anak panah ni sebenarnya. Okay? So anak panah ni, inilah market structure dekat dalam. So market structure tu apa benda? Okay, market structure ni sebenarnya dia point-point yang terkena dekat dalam tu lah dan dia retrace. Okay, lepas tu korang nampak sini boleh kata macam kalau elite wave tu dia kata ini motif lah. Okay, motif wave. Lepas tu yang ini adalah correction. Lepas tu correction lagi sekali, then barulah dia jadi motif semula. Okay, so itulah yang korang kena lukis daripada dalam. Okay, so ada yang ambil sini pergi sini, tapi kalau dia ambil sini daripada sini tak salah sebenarnya. Okay, tapi dalam case ni disebabkan next level tu dia dah jatuh sampai level bawah. So dah jatuh sampai level bawah. Apa yang kita perlu buat, kita kena lukis lah daripada level sini. Okay, so ambil daripada level sini dengan level sini. Okay,
So kalau tengok daripada line yang dah asal tu, kita ambil daripada macam ni. Tapi disebabkan ada new price tu dah terkeluar, so kita kenalah ambil daripada level sini. Okay, so maksud dia benda ni dia tak confirm, dia tak macam contoh kita lukis, lepas tu kita jumpa je benda tu, lepas tu kita percaya bulat-bulat yang dia takkan jatuh, dia akan pergi. Sebenarnya benda tu still boleh adjust. Okay, so apa yang berlaku yang saya perasan sebenarnya dekat saham, memang banyak kali berlaku bahagian adjustment ni. Okay, so adjust bahagian situ, adjust bahagian sini, memang banyak kali yang berlaku lah. Okay, right, lagi satu saya nak bagi tahu sebenarnya, kalau kita tengok daripada contoh dekat dalam ni, macam contoh, okay, saya just ambil lah apa-apa contoh dekat dalam ni, kita nampak lebih kurang macam rising wedge dekat dalam ni. Allah, tak cantik pula, jap. Kalau kita jumpa rising wedge lebih kurang macam ni, okay, lepas tu kita nampak movement tu lebih kurang macam ni, dia bergerak, jatuh, okay. Okay, kalau dalam CPO, dia tak straightforward terus jatuh macam ni, okay. Kalau dalam CPO, selalunya dia akan berlaku lebih kurang macam ni lah. Okay, dia akan naik. Okay, naik. Kadang-kadang dia terkeluar sikit. Bila dia jatuh macam ni, dia akan naik semula ke atas. Okay, baru dia jatuh ke bawah. Okay, so maksud dia previous support tu, dia akan become resistant semula. Okay, so katakanlah kalau korang dah terlepas dekat dalam ni, macam contoh dekat level ni korang dah terlepas, so korang menunggu pula dekat level ni. Kalau level ni korang terlepas pula, last kali dekat level sini, ambil lah previous low dekat dalam ni kalau korang nak masuk. So masuk, lepas tu ada sini higher high, higher high, higher low, higher high, okay, higher low. So korang ambil lah level-level yang ada dekat dalam ni, okay. Tapi kita tak galakkan lah. Reason dia kenapa? Sebab kadang-kadang benda tu akan jadi lambat. Once kalau korang dah terlepas daripada level yang asal, macam contoh, patutnya kita nak sell dekat level ni, masa dia breakout tu. Okay, dah terlepas, tunggu lagi satu ni. Okay, tapi terlepas juga dua-dua. So apa yang korang perlu buat, kalau korang nak kejar, ikut suka hati korang lah. Tapi selalunya, ikut experience saya lah. Siapa yang nak kejar benda ni, selalunya banyak kali terkena. So once kalau timing tu dia dah terkeluar, timing yang asal tu memang dah cantik sepatutnya dia masuk, tapi dia tak masuk. Dah terlepas, memang agak susah sebenarnya kalau kita nak kejar. Okay, tapi untuk saham sebenarnya apa yang korang boleh buat, insyaAllah minggu depan saya akan tunjukkan lagi benda macam mana kita nak kejar benda ni. So boleh kata sekarang ni memang basic kepada bahagian falling wedge saja kita buat dengan rising wedge. Okay, right. Okay, ada apa-apa soalan tak sebelum kita masuk ke bahagian contoh saya dah bagi, kita test bahagian praktikal pula. Okay, so macam mana kita nak determine pattern-pattern tu. Okay, ada apa-apa soalan tak semua? So far boleh ikut lagi ke ataupun memang tak boleh ikut langsung ke, start daripada awal tadi ke, macam dah masuk lambat. Kan tadi mula-mula masuk lebih kurang dalam berapa, 20 orang je. So sekarang ada 37 orang. Okay, okay, mantap. Okay, boleh. Cantik, guna time frame berapa, line tu at least kena berapa point tuan. Okay, benda ni dia tak ada specific time frame sebenarnya. So once kalau kita jumpa dekat dalam tu je, so kita boleh agak lah benda tu. Okay, so macam dalam case ni saya buat dekat 4 jam, soya dekat 4 jam lah. So nampak dekat soya 4 jam dia dah breakout, memang dah sah-sah market naik ke atas. Okay, so itu bahagian tu saya takkan cover dahulu. Sebab apa? Sebab kita nak semua dapatkan benda-benda ni lah, lebih kurang basic. Macam mana benda ni berlaku dan adakah benda ni banyak kali berlaku dekat dalam. Kalau tanya saya dekat saham pun, saya pakai dekat daily juga. Tunggu daily breakout. Okay, kalau dekat soya ataupun CPO sebenarnya, korang boleh jumpa benda tu banyak kali berlaku di dalam daily. Bukan daily. Daily pun ada. Dekat dalam hourly, 30 minutes, even dekat 15 minutes pun ada juga. So selalunya kalau lower than 30 minutes, selalu saya takkan pakai lah. Okay, right. At least kena berapa point? Okay, macam saya bagi tahu, at least kena ada 2 point sahaja. Okay, so 2 point macam ni contoh yang cantik sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita boleh adjust juga ke bawah sedikit. Okay, kalau kita jumpa ada 3 point dekat dalam ni, katakan dia naik lebih kurang macam ni. Okay, saya bagi contoh lagi. Korang kalau ada benda nak tanya, terus tanya lah. Tak payah nak tunggu saya tanya lagi apa benda semua. Okay, right. Katakan korang dah target lebih kurang macam ni. Rising wedge jugalah saya bagi contoh. Okay, so korang dah jumpa contoh rising wedge dekat dalam ni. Lepas tu
Macam contoh, first kali dia punya syarat tu kita kena lukis support kita lah. Market bergerak lebih kurang macam ni jatuh, okey. Lepas tu tiba-tiba dia naik ke atas, okey. So kita dah ada 1 point, lepas tu 2 point dekat bawah, okey. Lepas tu yang atas ni baru 1. Lepas tu tiba-tiba dia jatuh sini, dia naik semula, okey. Dia test. So kita dah jumpa 2 point dekat dalam, okey. Inilah sebagai salah satu contoh dia. Barulah kita boleh agak yang dia akan jatuh terus dekat bawah lah, okey. So, selalunya confirmation dia bila dia breakout tau dekat bawah ni, dekat trend line ni, okay? So, ada setengah orang dia baca based on market structure dekat dalam ni. Dia tunggu structure ni breakout dan barulah dia kata benda tu confirm akan jatuh, okay? Tapi kalau tanya saya, once kalau jatuh trend line, between trend line dengan support resistance yang higher high, higher low, lower high, lower low, saya lebih suka pakai trend line. Kenapa? Bagi saya trend line tu banyak kali berlaku dan dia lebih reliable compare dengan previous tu. Tapi saya taklah cakap yang ini personally saya tak cakap yang benda tu memang tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab sebelum ni klien saya dia pakai yang macam ni, level-level macam ni based on support resistance. Okay, macam ni lah contoh dia. Okay, so dia nampak certain level macam ni. Dia suka gunakan benda ni, line-line macam ni. So apa dia buat? Lepas makin jatuh sini, makin naik semula ke atas, dia akan sell kat sini, makin jatuh. Okay, strategi yang dia buat ni sebenarnya dia dapat grow duit dia daripada 3,000 ke 12,000 tau. Itu untuk CPO saja. Dia whole overnight je benda jadi je. Okay, so baru-baru ni start daripada bulan Oktober, apa yang dia cuba buat sebenarnya tak jadi. So banyak kali jadi dekat bahagian trend line. Okay, so trend line macam mana? Macam ni lah. Market tengah naik ke atas, macam ni. Banyak kali jadi trend line. Okay, lepas tu untuk market downtrend pula macam ni lah. Market dia boleh kata dia bergerak macam ni lah. Right. Allah, dah serabut dah drawing saya dekat dalam banyak sangat. Okay, right, boleh tak sebelum kita masuk ke bahagian charting dan kita cuba determine bahagian falling wedge pula. Okay, right, jom kita tengok macam mana bentuk falling wedge tu. Okay, okay, saya tunjuk dulu bahagian CPO macam mana bentuk dia. So first step apa yang korang kena buat sebenarnya, korang tengok je ada apa-apa pattern dekat dalam ni. Okay, so untuk soya ni, okay, untuk soya ni sebenarnya ada satu pattern dekat dalam ni yang saya jumpa menyerupai falling wedge. Okay, so ada yang tanya tadi. Okay, so macam mana nak tahu poin-poin supaya kita dapat determine benda tu. Okay, right, seperti biasa apa yang korang kena buat, korang siapa yang gunakan trading view sebenarnya dia akan nampak lah line-line macam ni. Okay, so line ni agak penting especially untuk newbie. So untuk newbie siapa yang nak belajar bahagian charting semua benda ni macam nak lukis, korang subscribe di trading view. So daripada trading view nanti dia akan keluar lah line-line macam ni. Okay, so macam yang saya cakap tadi, first kali apa yang kita kena buat, kita kena tengok daripada line-line dia ni. Okay, so daripada line tu barulah kita lukis. Ini market tengah downtrend kan. So once market downtrend, apa yang korang kena buat? Korang kena lukis lah label ini. Okay, saya tukar color hitam dulu lah. Right, so ini dah ada satu kita jumpa dekat dalam. Okay, dan line yang kedua macam saya cakap, downtrend lukis resistance dahulu dan barulah kita lukis support dekat dalam. Okay, so ini boleh kata dia tak berapa cantik lah sebenarnya kalau kita nampak bentuk dia dalam bentuk apa? Bentuk untuk falling wedge contoh tak berapa lawa lah. Okay, tak apa, kita cari lagi sampai kita jumpa. Sampai saya jumpa satu benda tu. Okay, dan barulah kita cuba stop dulu. Okay, sampai kita cari lagi satu pattern yang lain. Okay, right, inilah sebagai contoh je. Tak apa, saya cover dulu benda ni. Nampak macam serabut pula. Okay, saya just nak tunjukkan dekat korang je macam mana nak pakai benda Allah ni. Okay, right, okay, volume ni kacau juga. Okay, so pattern dia lebih kurang macam ni lah yang saya nak bagi tahu. Lebih kurang macam ni lah. Okay, so first kali kita target lebih kurang macam ni. Okay, boleh kata dia dah terkeluar. Okay, so lepas dia terkeluar tapi dia jatuh semula. Macam yang saya cakap, untuk benda pattern-pattern macam ni dia tak straightforward. Kalau dia terkeluar, macam selalu kita belajar, once daripada atas jatuh ke bawah. Okay, naik semula ke sini, jatuh ke sini. Lepas tu dia break je, dia akan terus naik ke atas kan. Tapi dalam benda ni dia tak straightforward. Nampak? Dia sentiasa bermain di dalam level tu je. Jadi previous resistance become support, barulah dia naik ke atas. Okay, so ini ada contoh yang satu tapi tak berapa cantik lah. Tapi kita cuba cari lagi macam mana nak tengok. Dan saya nak tunjukkan dekat korang lah macam mana nak lukis benda Allah tu. Okay, kita test lagi, kita tengok dekat dalam ni sampai kita jumpa. Okay,
Right. Okay, ada satu tapi tak terlalu cantik. Okay, ini pun tak cantik juga. Okay. Tadi contoh saya bagi yang ni, saya pun tak ingat. Okay, tak apa. Right, tak apa. Tengok daripada jurnal saya lah. Sebenarnya jurnal saya banyak dah saya lukis kat dalam. So, korang boleh tengok daripada dalam tu nanti korang boleh apa? Cuba ni lah. Tengok. Dan saya explain satu persatu dekat jurnal tu. Okay. Right. So, daripada jurnal yang saya buat, okay, ni bentuk dia satu lah, okay. So, contoh daripada, ya. Mana dah gambar tu? Okay, nampak tak? Gambar, clear Right. So, apa yang korang nampak dekat dalam ni, okay, ini adalah salah satu daripada ni lah yang saya anggap sebagai satu pattern sebagai ni, apa dah nama dia ni? Sebagai falling wedge. So, daripada falling wedge punya pattern yang saya jumpa dekat dalam ni, inilah yang saya target dahulu, okay. So, saya tunggu dia breakout sebenarnya. Tapi, macam saya cakap, once dia breakout dekat dalam ni, tapi dia tak keluar sekali dengan body. So, dia just keluar shadow saja. So, kalau shadow yang terkeluar dekat dalam ni, kita takkan anggap benda tu dah valid tau. So, maksudnya kita anggap benda tu fail channel lah. Right? Fail channel ataupun fail falling wedge lah, okay. Right? Kita tengok lagi. Okay, ni salah satu contoh dia. Tak apa, sekejap. Saya guna screen besar sikit lah, senang. Right. Okay, nampak pattern dia. So, point mana yang kita ambil sebenarnya, okay? So, point yang kita ambil tu adalah daripada sini, okay? Okay, so point yang pertama dan ini point yang kedua. Kita lukis dahulu resistance dan yang ketiga kita jumpa level ni, okay? Dengan level dekat bawah ni, okay? So, barulah kita jumpa pattern falling wedge, okay? So, falling wedge punya bentuk lebih kurang macam ni lah, okay? Untuk saham sebenarnya memang agak sesuai lah kalau korang nak masuk pattern macam falling wedge ni, okay? Right, jom kita tengok contoh yang lain pula. Okay, tak jumpa lagi Okay, yang ini untuk MISC lah. MISC ni boleh kata dia menyerupai channel, tapi channel tak sempat cover kot malam ni, okay? Right, inilah bentuk macam channel, tapi channel saya cakap saya tak cover lagi. Kita habiskan dulu, okay? Alright, ini sebagai salah satu contoh dia yang kita jumpa hari tu. Boleh kata ini Gaussian punya pattern lah So sebenarnya ada yang tanya kenapa tak ambil sini dengan sini, okay? Once saya ambil sini dekat sini, dia akan jatuh sampai level ni je. Okay, dia breakout tapi dia jatuh semula. So apa saya buat, saya adjust semula dan saya ambil daripada point yang pertama, point yang kedua, okay? Lepas tu ini sama juga, at least dia kena ada 2 point je. Kalau dia terkena 3 point, maksudnya dia kuat lah. Tapi kalau dia terkena 4 point, 5 point, lagi dia kuat. Okay? So inilah salah satu contoh dia. Yang mana Gaussian tu kita, sebenarnya kita target dia akan naik ke atas. Okay? Tapi tak jadi. Okay? So boleh kata Gaussian masa tu, lepas dia terkeluar, dia level tu, dia main je dalam level ni. Okay? So dia main dalam level ni, lepas tu dia jadi slow lah orang kata. Okay? So tak jadi, lepas tu macam biasa, kalau siapa yang dah masuk, then kita kenalah kena set siap-siap lah stop loss tu kalau korang dah masuk lah, okay? Sebab apa? Sebab tak payah berharap sangat lah yang market ni boleh pergi. Sebab apa? Sebab nanti korang boleh tengok daripada stok-stok yang lain lagi. Sebab apa? Stok yang lain mungkin boleh bagi potential lagi lah yang market ni boleh pergi lebih jauh, okay? Right, kita tengok lagi contoh dekat dalam ni ni pasuk GB. Okay, sebenarnya pasuk GB untuk saham ni kita sebenarnya dah lama tunggu tau. So masa saya tunggu tu, okay, macam biasa untuk saham tu selalunya kita akan cari bahagian falling wedge. Sebab apa? Sebab kita nak tunggu dia breakout, lepas tu kalau dia pergi dengan laju tau. Kalau dia pergi terus. Pastikan dia kena pergi dengan laju lah. Tapi dalam case ni dia terkeluar je, dia jadi slow, dia main je dekat dalam level ni. Once kalau dia main dekat dalam level ni, kita akan keluar terus tau. Kita takkan hold. Sebab apa? Sebab ni bahaya sebenarnya bila korang nak hold lagi. Sebab dia tak pergi terus, okay? Right, saya tengok lagi contoh yang satu. Okay, ini SM track lah. SM track ni kalau saya tak silap hari tu, ini pun kita dah lukis daripada awal lah hari tu, okay? So kita nampak pattern-pattern macam ni, okay? Right, saya tak jumpa pattern tadi, itu yang saya terpaksa buka daripada jurnal saya, okay? Right, ada apa-apa soalan tak? Ke boleh semua? Boleh? Saya nak tunjuk sikit lah dekat dalam ni sebab ada pattern channel dekat dalam ni So lepas korang nampak channel dekat dalam ni hari tu, okay, saya rasa sini ada satu benda lah dekat dalam, especially untuk CPO. So CPO hari tu pun masa tu kita dapat tangkap dekat bawah sini jugalah
Okey, saya tunjukkan sedikit dulu untuk CPO. Ada pattern yang saya rasa saya jumpa pattern lebih kurang macam ni juga. Lebih kurang macam apa? Lebih kurang macam ini diagonal juga, okey. So, apa yang korang nampak? Okey, ini untuk CPO lah, okey. So, CPO sebenarnya korang nampak pattern tu lebih kurang macam ni lah. So, macam biasalah CPO kalau korang ni, kalau korang nampak ni, kalau korang nampak pattern macam ni lepas tu korang ni je, korang get ready. Once kalau dia break out macam saya cakap korang tunggu je daripada real body dia. Okay, so macam dalam case ni tergantung sebenarnya. So once dia tergantung, apa yang korang boleh buat, okay, ini 50-50 lah. Memang dia betul-betul terkena dekat dalam ni, okay. So once dia terkeluar je, next candle dia break dengan lebih laju, okay. So once dia break dengan lebih laju tu yang dia terus pergi ke atas, okay. So confirmation dia, orang kata kalau korang nak ni, breakout dekat dalam ni lah, okay. Dan macam saya cakap, saya sentiasa menunggu level resistance to break saja, okay. Ada setengah orang dia tunggu daripada level ni, okay. So ini sebagai confirmation dia, maksud dia candle daripada structure macam ni, okay. So ada structure macam ni dia jumpa, dia tunggu break ni dan dia percayalah market akan pergi. Tapi kalau saya, asal dia keluar daripada channel dia, daripada resistance level tu, saya akan anggap benda dah valid real body tapi ini real body dalam tengah-tengah tau. So 50-50 jugalah. Okay. Dan macam biasalah hari tu siapa yang dapat masuk harmonic pattern dekat dalam ni memang cantik, dia dapat buy lebih kurang dekat level ni tau. 2.24. Okay. Lebih kurang dekat level ni lah. Dia target 2.24. Betul-betul dekat bawah level, okay. So siapa yang dapat masuk lah. So buy dekat bawah ni, tapi confirmation dia bila dia breakout macam ni lah, okay. Tapi itulah, dah habis benda tu, saya pula cari sell dekat level ni. Roughly dekat 305 something. Saya tengah cari sell ni CPO, tapi dia dah naik sampai 3078, okay. Right. Jom kita tengok lagi contoh. Sebab apa? Sebab banyak kali benda tu pattern berlaku dekat CPO. Dan korang kena faham yang CPO ni memang laju gila dan fail pattern pun sebenarnya saya ada dekat dalam tu, saya ada simpan. Saya rasa saya kena tunjuk dekat korang juga supaya korang nampak benda ni bukan confirm lah. Sebab kadang-kadang kita nampak benda ni macam okay, naik, tapi dia tak jadi. Lepas tu dia flat je, okay. Ni macam ni sebagai contoh dia, Maestron hari tu. Maestron saya jumpa, saya target nak buy lebih bawah, tapi saya nampak dia just stop dekat level ni je. Lepas tu dia naik ke atas. Ni pun boleh kata slow juga ni. Dan sekarang saya tak pasti Maestron tu apa cerita. Dia naik ke ataupun dia jatuh, okay. Kita tengok dululah sama ada dia naik ataupun tak. Okay, Maestron. Tak naik maintain je. Maksudnya maintain je. Naik. Maestron kan tadi. Saya lukis. Saya pun tak ingat pula. Okay. Sekejap ya. Okay, Maestron lah. Allah, saya pun tak ingat dah dekat mana lah. Okay, tak apa. Saya tunjukkan dekat orang. Ni. Saya ada mark pula dekat dalam. Maestron ED lepas tu fail ABCD. Tapi fail ABCD tapi dia punya ni boleh kata jadilah. Okay. So based on daily ni. So daripada daily ni kita tengok daripada chart apa yang kita boleh buat kesimpulan. 0.16. Okay. So berapa hari bulan tu Saya rasa Maestron kita target masa tu 21 Oktober So 21 Oktober masa tu kita target dia akan naik lah sebenarnya, okay. Tapi itulah dia terbatal, okay. So dekat level ni lah. So apa yang kita jumpa dekat dalam, kita nampak pattern macam ni, lepas tu dia jadi batal. So itu yang saya nak bagi tahu korang. Kalau benda tak boleh pergi jangan paksa diri korang, okay. Untuk jadikan benda tu jadi. Okay. So kalau tak jadi korang kena keluar cepat-cepat, okay. Jangan hold lagi lah orang kata, okay. So dalam kes ni saya ambil daripada sini jugalah, okay. Right, nampak? Macam dalam kes ni selalunya kita nampak dia naik, dia terus naik, tapi ni tak naik pula. So dia naik lepas tu dia jatuh semula ke bawah, okay. Right, jom kita tengok lagi daripada benda yang saya dah lukis siap-siap dan kita tengok contoh-contoh yang saya pernah buat, okay. Sini Tawin pun sama juga, kita target nak naik tapi tak naik, okay. Lepas tu apa lagi? Ni based on ni lah, macam contoh bio holding hari tu. Saya bio holding yang kita nampak ni inilah contoh dia untuk falling wedge tu. So once kita jumpa falling wedge tu macam biasalah kita akan terus fokus kita akan cuba masuk, okay. So confirm breakout dia dekat level ni lah, okay.
So ini body dia terkeluar lepas tu masuk semula. Okay, ni. Dan ni baru confirm. So senang cerita dia bagi peluang dekat kita lah. Dia terkeluar dulu, dia main-main, kau nak pergi ke tak ni, kau nak pergi ke tak ni, okay. Lepas tu tiba-tiba dia jatuh semula, dia sentuh semula dekat previous resistance become support, okay. Then baru dia naik ke atas, okay. So boleh kata sini 225, 265 lah. Just berapa sen je tu, 0.4 sen je. Kalau korang boleh dapat untung, okay. Right, ni satu contoh dia juga, IWCT. Yang mana saya jumpa IWCT pada waktu tu lebih kurang dekat level ni. Tapi itulah, dia keluar, dia main dulu, dan baru dia masuk semula ke dalam tu, dalam kawasan tu. Okay. Right, jom kita tengok ada satu request. Dia bagi tahu saya dia nampak di DJSB, okay. So DJSB, kita nampak dekat dalam ni, dia kata ada apa? Ada rising wedge dekat dalam ni, okay. So kita cuba tengok dulu sama ada ke tak rising wedge. So rising wedge ni dekat level mana sebenarnya, okey? Kejap. So DJSB, right. So DJSB saya nampak pattern lebih kurang macam ni lah. So ada juga, boleh kata ada satu pattern rising wedge dekat dalam ni. Okay, satu, lepas tu yang kedua kita boleh ambil sini lah, okay. Right, tapi itulah, ini confirmation dia. Yang pertama, macam saya cakap, bila kita jumpa market macam ni, rising wedge, kita kena lukis support dahulu, okay. So dah lukis support level, so ini boleh kata 3 level lah dia terkena. Level yang pertama, level yang kedua dengan level yang ketiga, okay. So macam biasalah, siapa yang dah masuk pada waktu tu, lepas tu dia dah ada position, dia tak tahu bila dia nak keluar kan, bila nak take profit sebenarnya. So apa yang dia kena buat, dia kena jaga-jaga level ni lah. Once kalau level ni break, jatuh ke bawah, lepas tu dia akan terus continue down. Macam ni lah, inilah case dia. So untuk saham, kita jumpa rising wedge ni, apa yang kita buat, kita nak determine kita punya TP je. Kalau kita dah ada position, okay, TP kita sampai level mana, okay. So itu yang kena jaga-jaga lah, right. Okay. Right, ada apa-apa soalan tak? Ke boleh? Macam channel ditakdirkan tak cukup masa lagi lah. Tak apa. Kalau korang ada apa-apa soalan untuk setengah stocks ke, untuk setengah benda ke, based on apa yang saya tunjukkan dekat dalam ni, bagi tahu saya, okay? NQ. Okay, jom kita tengok Nasdaq pula. Okay. Okay, kita ada satu Nasdaq dekat dalam ni. Okay, Nasdaq. Okay, jom kita cuba tapis dulu. Kita tengok dekat Nasdaq ni apa yang kita jumpa dekat dalam ya. Untuk for your information, klien saya seorang ni dia masuk ni sebenarnya. Dia masuk Nasdaq, okay. Ini tricky question juga. Reason dia kenapa, sebab kan market dah naik. Sekarang ni orang tengah tunggu poll tu, dia jadi ataupun tak. Siapa yang akan take over lah jadi apa? Jadi US President next, sama ada Donald Trump maintain ataupun seorang tu, okey. Yang baru tu saya pun tak berapa follow sangat, okey. So apa yang kita buat macam biasalah, kita akan lukis support dengan resistance dahulu. So saya nampak benda ni dia lebih menyerupai macam channel ya, okey. So channel macam biasalah, saya tak sempat cover lagi hari ni. So kita cuba fokus dulu apa yang saya jumpa dekat dalam, okey. So selalunya saya akan buat lebih kurang macam ni lah. So korang tengok bab-bab channel ni apa yang wajib kena Okay, at least 1-2 poin kena lah. Tapi kalau korang nak adjust, macam saya ambil daripada sini dengan sini, dengan level sini. Ni jauh sikit kan, tapi saya nak naikkan dekat dalam ni pun still acceptable juga. So maksud dia, bahagian channel support, bahagian channel tu, dia tak semestinya kena level yang tepat-tepat. Kalau korang jumpa level yang tepat dan kena dekat atas bawah tu, so syukur Alhamdulillah lah, dan korang bolehlah follow, okay. SYF boleh consider falling wedge. SYF, okay, tak apa, nanti kita akan tengok macam mana, okay. So kita tengok dulu Nasdaq, okay. So daripada Nasdaq, apa saya jumpa dekat dalam ni, ada pattern lebih kurang yang dipanggil sebagai channel. So channel level macam biasalah. So kita tunggu dulu apa benda yang kita nampak dekat dalam ni. Right, so saya pun tak jumpa apa-apa benda, tapi itulah. Okay, korang ingat lagi satu benda, selalunya apa yang kita buat dekat dalam ni, kita akan buy dekat support. Okay, yang pertama, lepas tu kita akan sell dekat resistance, okay. Tapi kalau korang sell dekat resistance ni, reason kenapa bahaya, okay. Kenapa saya cakap bahaya? Sebab ini adalah reversal pattern. Once kalau dia pecah je, okay, katakan dia jatuh macam ni, lepas tu dia naik semula ke atas. So itulah expectation kita yang market akan jadi. Tapi itulah,
Kalau dia fail macam biasa, dia akan jatuh ke bawah lah. Itu je dia punya apa, benda yang kita target. Okay? Dia akan jatuh ke bawah. Okay? Tapi sebab ada request orang dekat dalam ni, kalau korang nak tanya banyak benda pasal saham, jangan lupa pukul 11 malam ni Tuan Zafri akan expand lebih kepada bahagian saham. Okay? Saya just tengok target saya je lah, boleh pergi sampai level mana benda ni. Okay? 6, 7, 9. Okay? So roughly kalau dia terkeluar, kalau betul siapa ni? Yang seorang tu tadi ada member hantar benda ni, dia bagi tahu kalau yang seorang tu okey, deal dengan China akan jalan, dia akan terkeluar lah Nasdaq ni. Okey, kemungkinan besar Nasdaq akan naik sampai atas. Tapi kalau Donald Trump menang, saya pun tak pasti, mungkin jatuh ke bawah kot, saya pun tak pasti. So saya pun tak study profile dua-dua mamat ni. Okey, right, so ini untuk Nasdaq. So Nasdaq saya dah settle, dan kita cubalah tengok PR Lexus Warren. PR Lexus Warren Lexus Warren, okay. Okay, right, jom kita tengok PR Lexus Warren. Apa yang kita jumpa dekat dalam ni, okay. So, ini dah jadi lah ni, PR Lexus, okay. Kalau tengok daripada mother dia, okay. Sebenarnya PR Lexus hari tu ada orang tanya dan kita pun dah bagi sebenarnya dekat dalam, tapi kita cuba tengok dululah apa yang kita nampak dekat dia punya ni 1.74. Right. So pattern dia lebih kurang sama juga. Mungkin saya jumpa ada satu pattern kat dalam ni Okay, so kita cuba tengoklah. Okay, so ini memang dah sah-sah dah break lah dekat dalam ni. Okay, so kita boleh ambil level daripada sini lah kalau kita nak lukis. Okay, so nampak level dekat dalam tu. So once dia breakout dia terus pergi tau. Dia terus naik lebih jauh. Okay, so nampak dia dah pergi lah. So ini nak target, saya pun tak tahu sampai mana market boleh pergi lagi ni. Okay, so kalau korang nak detail yang lebih pasal Warren ni, nanti korang boleh tanya Tuan Zafri lah malam pukul 11 So dekat Facebook ada, kita buat live dekat Facebook. Okay, so korang tengok dekat dalam nanti macam mana, sampai mana level target dia. Saya just nak bagi tahu korang je lah, kita jumpa ada satu pattern kat dalam ni. Okay, so pattern lebih kurang macam ni. Kita boleh ambil sini macam channel. Okay, tapi kalau korang nak tengok based on apa, based on falling wedge tu, macam mana bentuk dia, lebih kurang macam ni jugalah. Tapi bentuk dia ni tak berapa menarik lah compare dengan yang yang pattern-pattern yang asal yang saya bagi tahu tadi. Okay, right. PR Lexus PCCS. Kalau nak tanya target, saya tak bagi tahu. Saya just nak cari yang ni je. Saya just nak cari apa? Saya nak cari pattern yang macam mana supaya korang ni lah. Okay, PCCS sebenarnya kita dah lukis juga hari tu, yang kita nampak market maximum level boleh naik sampai 6% je. Okay, so market pun dah jatuh. So memang kena pada waktu tu, dia jatuh terus. So sekarang kita dah keluarkan PCCS ni daripada kita punya target. Okay, so tapi ini drawing macam biasa lah, kita simpan lagi sebab saya dah save. Okay. Okay, right. Ada orang tanya soalan sini Okay, Wegmans, okay. Okay, sebab korang tanya pasal falling wedge, jom kita lukis dulu SYF. So kita target untuk SYF je. So mana yang korang nampak bentuk pattern macam ending diagonal ke apa, falling wedge dengan rising wedge tu korang bagi tahu dan kita akan lukis, dan itu yang saya akan tunjukkan dekat korang nantilah. Okay, so far SYF ni saya tak jumpa So kalau kita kecilkan time frame dia pun saya tak jumpa apa-apa pattern dekat dalam ni. Kemungkinan besar ada pattern channel kot. Jom kita tengok. Ada channel ke dekat dalam ni? Yalah, sebab kadang-kadang pattern macam ni bukan kita just main tengok daripada kepala je. Untuk apa? Untuk hafal benda tu. Okay. Okay, so yang ni boleh kata dia lebih kepada channel lah So channel insyaAllah saya akan cover minggu depan pula. Nanti kita akan tengok. Okay. Right, ni SYF Supermax ni apa? Falling wedge ke apa? Kalau tak ada kena mengenai falling wedge dengan rising wedge, kita takkan cover So Wegmans. Okay, jom kita tengok Wegmans pula. Untuk target yang siapa yang saya tak jawab nanti ni, pukul 11 malam korang tanya Tuan Zafri lah. Okay. Okay, yang ni saya nampak dia bukan falling wedge. Ini macam channel lah. Orang kata macam channel, tapi kita tengok time frame yang kecil pula based on hourly, apa yang kita jumpa dekat dalam So yang ni saya rasa ni pattern ni lebih kurang sama macam apa dah? Macam channel, okay? So once dia jadi channel, okay, channel ni tak cantik lah, tapi tak apa, saya lukis lagi nak confirmkan benda tu dulu, okay? So lebih kurang macam ni lah, dia dah break lah orang kata, okay? So dia dah break, lepas tu dia dah pergi dah, right? Nampak? Dia dah break dah.
So boleh kata inilah salah satu contoh dia untuk hari ni. Kalau korang dapat masuk Wegman bila ni? Boleh kata hari ni kot. Hari ni pukul 9 pagi tadi. 9 pagi market open, dia dah terkeluar, lepas tu dia pergi. Okay? Macam saya cakap, fokus dekat real body. Jangan fokus dekat shadow. Sebab apa? Sebab shadow ni kalau dia terkeluar je, untuk starting tu shadow tak apa kalau kita ambil. Okay? Right? Tapi once kalau dia terkeluar macam ni, nampak ada orang lidi kecil dekat dalam ni. So dia terkeluar sikit, dia masuk semua. Ini yang korang kena jaga-jaga. Ini bull trap ni orang kata. Kalau korang termasuk terkena, mampus. Okay? Jatuh balik. Tapi ini dalam kes kecil lagi, ada range support dengan resistance kat dalam. Tapi kalau korang termasuk yang orang kata dekat level ni, okay, dia jadi keluar je, orang lidi dekat dalam tu, lepas tu dia jatuh dekat bawah, tak tahu berapa banyak, 3.15 sen dengan 3.45, 3 sen jugalah. Okay? Kalau siapa masuk lebih kurang 1 juta lot dekat dalam, mampus juga orang kata. Okay? So ini dah terkeluar lah. So ini boleh kata dia dah terkeluar. Saya tak nampak benda ni dalam saya punya benda yang saya tapis. Okay? Okay, jika contoh dah jadi hari ni, masih selamat untuk EP keesokan hari tak? Okay, macam contoh yang Wegman macam tuan tanya tadi, saya bagi contoh yang ni lah sebab ni dah jadi kan. Okay, macam contoh kita nak masuk dekat dalam ni, okay, sebenarnya saya pun susah nak cakap. Kalau dia jadi, dia akan pergilah. Tapi apa yang korang boleh buat, korang lukis je high low, lower high, lower low dekat dalam tu, okay. So, daripada dekat dalam ni nanti korang kecilkan lagi time frame dia, okay. So, daripada benda ni je, apa yang saya nampak lah, kalau korang nak masuk juga, boleh, tak ada masalah. So, better korang masuk based on structure, okay. So, daripada structure saya ambil sini, jatuh semula ke sini, okay. Lepas tu dia naik sini, dia main semula ke sini, lepas tu naik ke sini, naik ke atas, jatuh ke bawah sini, dan last kali korang tunggulah breakout dekat dalam ni, okay. So, breakout once kalau dia pecah je, then korang bolehlah cuba main. Sebab apa? Sebab dia dah ni kan, dia dah breakout. Boleh kata orang kata benda ni pattern ABC ataupun pattern 1, 2, 3. Macam tu lah. Okay? So boleh cuba sebenarnya. Tapi kena faham stop loss korang dekat mana. Kalau korang masuk dekat level ni, kena pastikan stop loss korang pun kena follow rapat lah. Sama ada korang ambil dekat sini ke 3% ataupun korang ambil dekat 325 ataupun kau masuk dekat 345 kan. 325 dengan sini lah. So tak adalah alasan nanti apa aku nak buat lah. Apa aku nak buat lah. Si Lami cakap kau boleh buy sini tapi stop loss tak bagi. Dah bagi dekat dalam ni. So dekat dalam ni nanti korang tengok lah. Okay? Macam mana? So kalau korang rasa 3% tu kecil sangat, ambil lah bawah sikit sini 305. Okay? Tapi itulah. Ini kalau dia break semula dia jatuh ke dalam kawasan support ni. Previous resistance become support ni. Dia masuk semula ke dalam kawasan, boleh kata pattern tu tak kuat untuk dia naik atas. Dia dah jatuh. So, kenapa nak hold lagi kan? So, inilah stop loss korang. Ambil level ni satu, lepas tu level ni. Dengan level ni pun boleh ambil sebenarnya. Tapi ambil sini lah, 325. Okay? So, ambil je based on structure. Kalau tanya saya, once kalau dia dah breakout benda ni je, apa yang saya buat, kalau saya jumpa lagi pattern macam ni, okay? So, apa yang korang nampak, ada structure dekat dalam, naik macam ni. So, korang bolehlah anggap sebenarnya benda tu sebagai korang punya entry level, okay? Macam inilah contoh dia. Lepas tu market naik ke atas, okay? So dia dah jatuh dah. Macam dalam kes ni, dia jatuh semula, okay? So korang nak kejar, korang pergi buy dekat atas ni nanti, okay? Buy dekat atas ni, buy dekat atas ni. Tak payah anggap yang ni ada previous resistance become support lah. Kalau korang jumpa benda macam ni berlaku, lagilah kuat. Sebab apa? Sebab previous resistance become support kan dekat dalam ni. Katakanlah kalau dia kena tepat dekat level ni, okay? So korang masuk je breakout dekat sini, okay? Breakout. Kalau itu strategi kalau korang nak kejar lah, kalau dah terlepas, okay? Tapi kalau korang nampak dia still maintain dekat dalam level ni, korang cuba je. Korang cuba masuk. Kalau dia tak jadi, worst case dia akan jadi macam Goshen hari tu yang saya lukis, okay? So kalau korang tengok daripada Goshen dekat dalam ni, apa yang berlaku dengan benda yang kita dah lukis tu, So masa tu kita target yang sepatutnya market akan pergi naik atas. Tapi itulah tengok apa jadi Goshen. Tak jadi, okay? Lepas tu ada satu lagi company, Boston. Okay, masa kita target Boston tu kita nampak, okay sebenarnya Boston ni lebih kepada continuation punya pattern, okay? Tapi saya just nak tunjuk dekat korang lah, benda tak jadi, okay? So nampak, sepatutnya ini, okay, saya tunjuk sikit je lah. So benda ni kita panggil sebagai symmetrical triangle. So daripada bawah, sepatutnya Boston tadi tu kita target dia akan naik atas, tapi dia tak jadi, okay? So dia tak jadi, apa berlaku? Dia jatuh ke bawah. So pattern saya fail lah, okay? Tapi ini bukan rising dengan falling wedge. Saya just nak tunjukkan sedikit je pattern-pattern yang terbatal, okay? Lepas tu apa lagi hari tu? Goshen ni.
Allah, dah banyak sangat saya lukis sebenarnya. Saya pun tak ni. Tapi itulah last kali jom kita tengok daripada apa yang saya buat daripada journal dulu. Kita cuba cari pattern yang fail lah. Sebab macam saya selalu cakap, okay, dia ada fail ABCD je sebenarnya. Okay, ni post hari tu yang ada orang cakap post tu nampak macam gila-gila hebat lah orang tu bagi kan. Padahal kita nampak ending diagonal dekat dalam, okay. So ending diagonal punya pattern dekat dalam kita jumpa je. Kita nampak je lepas tu yang waktu dia untuk kita masuk, okay. So saya cari lagi contoh yang lain. Macam ni counter untuk iris lah. So iris hari tu saya nampak macam ni juga. Kalau dia break dia akan naik atas, itu kita punya target, okay. So yang ni XOX. XOX ni nampak macam kurang ajar sikit. Kenapa? Sebab XOX yang kita lukis kat dalam ni nampak dia tak breakout tau. Dia breakout, dia keluar sikit lepas tu dia maintain, okay. So boleh kata dia tak ada volume dekat dalam tu lah. Tak ada volume yang dapat push harga tu naik ke atas, okay. Right. Ni lagi salah satu contoh dia untuk Yongtai, okay. So saya nampak dia sama juga, dia falling wedge. So falling wedge memang cantik untuk siapa yang nak main saham untuk masuk buy on breakout, okay. Lepas tu ni sama juga Inix hari tu kita nampak. Lepas tu kita ni lah, kita target ni lah. Wow, sensei right. Ni sama juga pemaju banyak memang kita. Sanichi tak jadi, okey. Ni K+ hari tu. Saya rasa K+ hari tu saya bagi tahu budak-budak. So jaga-jaga sebab apa? Tengok daripada 3.69 So apa jadi dekat K+? Jom kita tengoklah. K+ hari tu apa jadi Okey, nampak apa berlaku? So boleh kata pattern ni dah okey lah. Itu yang ada orang tanya hari tu. Jom kita push jadi limit up, dia kata. Dia nak jadi apa? Limit up lah apa benda semua. Limit up lah. Nak jadi limit up lah orang kata. Tapi tak jadi, jatuh pula ke bawah. Lepas tu macam biasalah nangis lah sekawan ni. Dia bagi tahu dia. Dia tak percaya study of technical ni. Dia kata dia percaya news. Okay? Dia percaya news, percaya FA. Percaya news, percaya FA. So saya bagi tahu dia, tak apalah kau pergi je lah buy. Dia kata sebab current pandemic dekat Sabah tu lagi teruk, makin lama makin teruk. So confirm K+ ni akan naik. Tengok jatuh. Nangis tu. Okay? Right. Boleh tak? So far okay? Okay? Dan okay, alhamdulillah kita dah sampai penghujung rancangan. So alhamdulillah dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar saya bercerita sedikit tentang technical analysis, okay? Dan study yang kita buat ni, kita tak buat apa orang kata, kita just fokus study technical analysis tanpa memerlukan fundamental analysis, dan benda tu tak ada dekat dalam ni lah yang kita buat, okay? Memang kita follow technical 100%. So kalau siapa yang rasa macam apa benda yang saya cakap ni terguris hati dia, macam minggu lepas tu ada orang terguris hati lah. Dia kata sebab saya langsung tak follow bahagian FA ni dekat dalam, okay. So ini based on pendapat saya dan view saya, dan saya dah buat beberapa kali lah orang kata, okay. Even klien-klien saya pun boleh kata buat duit based on benda ni saja. Dan tak jadi kita buang. So kita nak elakkan daripada kita peram lah. Kita nak peram, lepas tu tiba-tiba ada cerita follow cikgu ni, dia kata buy tapi jatuh. Padahal cikgu dia tu dah cakap cut loss kat level ni, tapi tak nak cut loss, tapi nak salahkan orang. Okay? So itu yang kita nak elakkan lah daripada berlaku. Okay? Sebab saya sebagai remiser ni pun kadang-kadang kita bagi view dekat orang. So macam biasalah kita bagi benda yang balance, ada profit, ada loss, ada profit, ada loss. Tapi masalah dia, orang kita dia tak suka dengar benda-benda macam ni. Orang tahu tak apa yang dia suka, okay? Sebenarnya dia suka benda-benda yang ni. Dia suka benda yang dijanjikan bulan dan bintang. Okay? Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, dia tak nak dengar cerita buruk langsung. Dia nak cerita yang hebat je. So boleh kata dia nak bagi harapan lah dekat orang. Okay? So kalau boleh, korang kena jaga-jaga benda ni. So kalau jumpa orang yang asyik sembang pasal profit je sepanjang zaman, so korang kena jaga-jaga. Okay? Jangan sesekali terpengaruh dengan benda yang dia nak buat dekat dalam tu. Sebab apa? Sebab takut nanti korang pergi masuk. Macam ada case lah. Pada tahun 2000 tu, apa orang buat, dia expect masa tu technological stocks akan naik sepanjang zaman, okay? So ada setengah stok tu daripada 5 sen, tiba-tiba naik pergi RM1, naik RM1, naik lagi, naik sampai top level RM20. Ada setengah orang tu korang tahu apa dia buat? Dia pergi jual rumah dia, lepas tu dia masuk dalam market, lepas tu dia jual lagi semua benda, aset-aset dia lah, dia masuk dalam market, okay? Naik, memang betul naik. So jadi tamak, apply loan bank lagi. Apply loan bank, masuk lagi dalam market. Okay? Dah naik $20, pom, jatuh. Lepas tu company tu delisted, orang kata. Okay? So apa berlaku? Kesianlah dekat orang ni.
Okay? Kalau dekat US, at least kalau korang jadi apa-apa, korang boleh apply jobless claim tau. Dekat government dekat US tu. Tapi dekat Malaysia ni, minta, tak ada. Orang apa, government Malaysia takkan bagi duit pun dekat korang. Satu. Lepas tu yang kedua, korang tidur lah tepi jalan tu. Sama lah macam keadaan yang kita selalu tengok drill bit tu. Ada kan cerita drill bit tu. Tapi sebenarnya dia diberi apa tu, jobless claim tu, dia diberi allowance lah orang kata. Dekat Malaysia kita tak bagi allowance, okay? So kalau ada anak bini habis. So sebelum korang nak buat decision macam tu, fikir dulu panjang-panjang. Sebab apa? Sebab tamak tu bila dah kuasai diri korang, habis. Daripada masuk 1,000 nak jadi 10,000. Daripada dapat 10,000 nanti dia nak duitnya grow pergi 100,000 lah. So nanti dah masuk 100,000, situ dia terkena. So itu yang kita nak elakkan lah, okay? So kita macam biasa kita takkan janjikan bulan dan bintang So kalau kita bagi tahu cut loss je. Kalau tak boleh pergi, tak boleh pergi. Kalau kita suruh cut loss tiba-tiba besok pergi, nasib korang lah orang kata. Okay? Itu je kita nak bagi tahu. Okay? Sebab yalah, dah kita panggil benda ni study of probability, bukan study of confirmation. Okay? So jangan lupalah malam ni ada Tuan Zafri punya session. So nanti yang siapa yang saya tak jawab tadi tu bahagian ni, sebab kita nak fokus bahagian yang apa, falling wedge, rising wedge je. So kalau saya tak jawab, okay, minta maaf banyak-banyak. So insyaAllah minggu depan kita akan cover bahagian channel pula. Lepas tu nanti malam korang boleh tanya ni lah Tuan Zafri. Tuan Zafri nanti akan extend banyak jenis stok. Macam kita bagi tahu, kita dah tapis lebih kurang 50 jenis stok dekat dalam tu. Okay? So 50 jenis stok macam biasalah. Kalau korang nak, okay, kalau duit cukup, bagi tahu saya nak korang masuk semua stok yang kita bagi. Kalau korang nak lah benda yang kita dah tapis tu. Okay? Tapi macam biasalah, risk tanggung sendirilah. Okay? Tayo. Okay? Right. Okay, Alhamdulillah hampir 2 bulan rehat, nak kena refresh semula. Terima kasih sesi ni cikgu. Sama-sama, tak ada masalah lah. Kita korang ingat je cakap saya, kita akan sentiasa buat je setiap hari Selasa. Okay? Dengan setiap hari lah market view. InsyaAllah kalau tak ada halangan, kita akan continue je. Kalau saya tak boleh buat pada waktu tengah hari untuk CPO dengan Soya, Tuan Zafri akan cover. Okay? Kalau Tuan Zafri tak boleh cover juga, okay, InsyaAllah kita akan buat tengah malam je. Okay. Okay, ilmu yang bermanfaat. Okay, insyaAllah kalau buat profit nanti, saya dapat sedikit lah orang kata. Dapat sedikit tempias daripada pahala tu lah yang korang dapat. Alhamdulillah. Okay. Alright, ilmu yang bermanfaat, betul, memang bermanfaat. Just benda basic. Kalau benda basic korang tak boleh cover, nanti masalah untuk korang nak masuk lebih mendalam punya ilmu. Okay. Right. Hampir 2 bulan rehat lah. Okay, mata. Okay, selain ilmu TA, Tuan Lami selalu share kisah pahit manis trading dan beri peringatan. Terima kasih banyak-banyak. Ya, Tuan Syafiq, reason dia kenapa? Sebab saya tak nak korang kena janji bulan dan bintang lah. Macam saya bagi tahu. Okay, saya bagi tahu satu lagi siapa yang stay dekat dalam ni, pengalaman saya ada seorang klien, okay. So seorang klien saya ni, dia boleh kata dia jual share company dia, okay. Sebab apa? Sebab dia dapat buat 50,000 yang pertama daripada CPO So dia buat 50,000 yang pertama daripada CPO. Lepas tu dia kata dia yakin yang benda ni confirm buat duit. Aku tekan je confirm buat duit, dia kata, okay. So apa dia buat? Dia pergi, masa tu dia dapat duit EPF lah, dia kena berhenti kerja. Lepas tu dapat duit EPF dia, okay. Almost juta juga, dia dapat duit. Lepas tu dengan company tu ada bagi sedikit share dekat dia lah. So dia dapat pampasan semua, okay. So duit dia dekat 1.2 million, dia masuk di dalam market CPO. So lepas dia masuk di dalam market CPO, korang tahu tak apa yang jadi dekat dia? Okay. Masa mula-mula tu dia boleh buat duit lagi, 1.2 million, okay. So 1.2 million tu boleh kata sekali dia tekan dia just ambil lebih kurang dalam 20 ke 30 ribu profit. Okay, dah okay. Tapi apa jadi lepas tu? Masa dia follow seorang cikgu ni just bagi tahu dia memang benda ni confirm buat duit dekat CPO. Yang mana saya pun jadi takut tau nak bagi tahu orang yang benda ni confirm buat duit. Apa yang kita boleh bagi tahu, kita boleh janji cara nak cover loss saja. Itu je yang kita boleh janji, okay? Money management kita janji boleh jaga kalau korang follow lah. So lepas dia masuk, okay? Korang bayangkan sebelum saya berhenti kerja daripada Maybank, duit dia tu daripada 1.2 million, lepas tu tiba-tiba jatuh sampai 300,000. Masa kita sembang tu pun, saya dengar dia bercakap macam, ya Allah, dia cakap, apa dah jadi dengan dia ni? Dia kata,
bini aku tak tahu. Kalau bini aku tahu, mampus aku. Saya tak tahu kenapa semua lelaki macam tu. Semua decision nak kena tanya bini juga. Nak belajar apa, SPF yang kita buat ni, bayar RM10 pun nak kena tanya bini juga. Ya Allah, saya cakap, saya pun jadi pelik pula. Okay? So dia kata bini dia lah kalau tahu memang mampus lah. Saya pun tak tahu sama ada duit tu duit bini dia. So itu yang korang kena ni lah. Korang kena jaga-jagalah, especially orang yang selalu menjanjikan bulan dan bintang. Okay? Even view saya pun memang kalau korang nampak memang menjadi je macam beberapa minggu lepas lah. Tapi hari ni tak jadi. Okay? Kenapa? Sebab saya nak sell 51 tapi market naik sampai 70 lebih. Okay? 70 lebih. So kenalah stop loss. So saya gentle. Macam saya cakap, apa yang saya lukis hari ni, itu juga yang saya akan cakap untuk besok dia. Sebab tu saya akan save drawing saya yang sebelum ni. Okay? So, saya kalau boleh nak korang elakkan lah daripada benda-benda tu berlaku. Okay? Memang tujuan kita nak elakkan klien ni daripada terkena scam. Okay? Itu bukan scam sebenarnya. Itu dia dapat pujuk orang. Selalunya orang yang berlesen ni, dia takkan berani tau. Janjikan bulan dan bintang dekat orang. Okay? Melainkan orang tu tak ada lesen. Okay? Dia berani cakap. Kenapa? Sebab dia tak proper dengan fit. Macam saya proper and fit tau. Proper and fit dari segi apa? Korang tahu tak? Remiser, every year kena attend 2 course. Wajib pula course tu. So itu yang kita jaga, kita punya bahasa semua. Bab-bab amla lah, saya cerita lah memang banyak. Every year kena attend. Okay? Lepas tu cara kita nak bagi tahu orang yang market ni bukan boleh menjadikan dapat buat profit, okay? Itu yang kita buat, right? So itu je lah setakat ni. Kisah manis trading macam biasalah. Dulu klien saya pun ada seorang tu pun memang masa tu view saya asyik menjadi je. Sampai dia overconfident. Lepas dia overconfident, korang tahu apa jadi? Daripada 1 lot masuk 2 lot, daripada 2 masuk 4, 4 masuk 6. Masa tu dia tersungkur, korang tahu kenapa? Sebab dia overconfident. Dia masuk lebih kurang dalam 20 lot CPO pada waktu tu. Dan view tak jadi, lepas tu dia tak nak cut loss. Boleh pergi lagi ni. Jatuh. Okay? Masa tu dia buy lah. Jatuh. Okay, besok boleh lagi ni. Jatuh lagi. Besok boleh lagi. Sampai equity balance tinggal 30%. Saya terpaksa force cut. Okay? So force cut paling 12,000 lagi duit tinggal pada waktu tu. 12 ke berapa. Okay? Habis lah. Kesian. Kita kesian lah dekat dia. Tapi dia sendiri faham yang masalah tu datang daripada dia. Masa dia dah grow duit tu, saya bagi tahu dia withdraw duit tu. Kau kena withdraw profit. Kenapa? Sebab nanti kalau kau tinggalkan profit dekat dalam dan modal kau dah keluar, okay? So emosi kau takkan terganggu. Saya bagi tahu dia. Sebab apa? Sebab lepas ni kalau setakat loss 500-600 kau tutup mata je. Okay? Tapi dia tak nak buat. Dia buat juga benda yang macam tu. So kena lah. Soalnya kita ada profit, especially new trader ni. Dapat je profit, okay? Okay, stop. Keluar duit tu dulu. Kenapa? Kena merasa. Sama ada nak merasa ataupun keluarkan modal dulu. Dah keluar modal nanti korang tak adalah cerita sedih. Oh, aku follow cikgu ni, dia rugikan aku lebih 20k. Padahal, mungkin setengah cikgu tu dah tolong dia grow duit sampai 20k. Dia masuk 20k, grow 100%. Lepas tu dia tak nak withdraw duit. Sebab dia expect lepas ni 40k ni boleh grow sampai 80k. Itu dalam dia punya kepala. Tapi benda tak jadi yang macam sindah yang disangka lah. So dia masuk lagi mampus. Habis duit tu. So kita nak elakkan benda tu daripada berlaku lah. Okay. Right. Terima kasih semua. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu depan. Right. Assalamualaikum semua.